Maghrib kan saya datang tak? Maghrib, isyak, subuh, besok pagi sampai seterusnya saya tak pernah tinggal solat berjemaah. Sebab perkataan yang mudah, ada orang muda, Allah bagusnya, alhamdulillah. Sebut, saya rasa dihargai. Dan dia motivate saya, pujuk saya untuk datang surau. Tapi cara yang lebih halus. Buat tuan-tuan. Sekali saya solat, dia dalam kubur akan dapat bonusnya. Setiap kali saya solat, dia akan dapat bonusnya. Tuan-tuan tak nak bonus? Kalau tuan-tuan masuk MLM, multi level marketing, sekiranya anda dapat 10 orang ahli, anda akan jadi jutawan sampai mati. Huyo, itu dia rebutnya. Ni anak-anak kita mengaji Al-Quran. Sepanjang tuan-tuan dah meninggal dunia dalam kubur, setiap kali tu anak-anak tuan-tuan mengaji Al-Quran, setiap kali tuan-tuan anak-anak tuan-tuan solat, tuan-tuan akan dapat hasilnya dalam kubur nanti. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Terus lagi. Selepas pujuk penghargaan, anak-anak yang cemerlang dapat 5A bagi jam Rolex, bagi kereta Ferrari yang dapat 5A ni. Tapi yang Shell punya tu, so, jam Rolex yang pasar malam ni tu. Tuan-tuan dan perempuan, itu penghargaan. Dia dapat 5A, tuan-tuan bagi 1A RM10, RM50. Suruh dia buka akaun tabung haji. Cerita, duit ni kalau dapat banyak-banyak tu, dia beli apa? Dia beli apa? Dia beli prepaid. Nak telefon mak tak, dia telefon kawan dia. Dia beli handphone untuk beli ni. Buka akaun tabung haji. Kalau seorang, kalau tuan-tuan orang kaya, macam dia dapat 5A, 1A tuan-tuan bagi 1000. Okey, kaya betul lah tu. Kalau 100 pun alhamdulillah, 500 buka akaun tabung haji. Cerita kat dia, kena simpan duit tabung haji ni, cerita kepentingan. Okey, selesai. Penghargaan. Anak-anak yang baik, bagilah penghargaan. Ada orang bagi penghargaan tasbih, bukan tasbih hidup tu, dia bagi tasbih. Abang baca setiap hari Isnin, Ya Hayyu Ya Qayyum. InsyaAllah bang, ayah amalkan setiap hari Isnin Ya Hayyu Ya Qayyum ni. Ayah rasa bahagia. Tanpa ayah rasa jadi orang ikhlas. Cerita kat dia, bang, kalau ada orang tu dia ijazahkan pada anak penghargaan ilmu silat ni. Ada orang dia bagi kat seorang tu macam-macam lah tuan-tuan. Tapi penghargaan. Kalau anak yang degil, bagi kucing. Bagi kucing, nyaw nyaw. Kalau dia degil lagi, bagi harimau ataupun buaya. Habiskan terus. Tasbih, anak perempuan bagi bunga. Bukan hari convocation, hari biasa pun bagi bunga. Supaya bila orang lelaki-lelaki goda dengan bunga, dia tak tergoda. Bapak dia lebih romantik daripada lelaki-lelaki yang jongos di luar sana. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, last kali periksa. Hari ini periksa tuan-tuan, Saidina Umar, dia setiap malam dia akan buka jubah dia, dia akan rotan belakang dia. Ketika jenazah Saidina Umar ingin dibawa ke pusara, tidak ada seorang pun dapat boleh memegang belakang dia. Kerana Saidina Umar seorang yang muhasabah diri dia. Dia merotan dirinya sendiri sekiranya ada rakyat yang lapar. Dia merotan diri dia sekiranya ada seekor unta terpelecuk dan tunggangan dia jatuh di kota Madinah dan Mekah. Dia akan rotan diri dia kalau ada rakyat di Rom yang mati kelaparan. Tuan-tuan, tu Saidina Umar. Sampai belakang dia tak ada siapa nak pegang masa meninggal dunia, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, dia cek diri dia. Padahal dia tu telah dijamin ke syurga Allah, tetapi dia sentiasa muhasabah diri dia. Muhasabah diri dia, tuan-tuan. Kita dah jadi ayah, dah jadi ibu, pernah tak kita cek diri kita? Kadang-kadang dalam kelakuan anak kita, kedegilan anak kita, ada dosa kita di situ. Kadang-kadang dalam penyakit anak kita, ada dosa kita kat situ. Ada dosa suami, ada dosa isteri, ada tuan-tuan. Cek balik anak kita hari ni. Muhasabah diri kita. Mana silapnya aku jadi bapa? Mana silap dirinya aku jadi mak? Cek. Mana silap anak-anak ni kena periksa. Periksa solat dia, periksa muqaddam dia, periksa Al-Quran dia, periksa tuan-tuan. Periksa Facebook dia. Bapa menyamar, mak menyamar, periksa Facebook dia. Periksa tuan-tuan. Kena periksa dengan kawan, dengan siapa dia berkawan. Periksa beg sekolah dia. Pernah dalam camp ni, saya suruh periksa beg sekolah. Buka beg sekolah, jumpa kasut naik kawan yang lain. Jumpa handphone guru.
Tuan-tuan, cek. Periksa tandas, periksa bilik, periksa laptop, periksa semua tuan-tuan. Kalau kita betul-betul nak jadikan anak kita orang-orang yang soleh dan solehah. Okay, tuan-tuan, ada anak-anak perempuan yang dah tahu ni, dia sorok lah. Yang paling susah hari ni bukan jaga anak lelaki, jaga anak perempuan. Dia degil semacam, degil, dia gede semacam, dia lain macam tuan-tuan. Jadi antara ayat yang saya bacakan tadi, kalau anak-anak yang degil, ada hadis di Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuhum wa qulubuna biyadik wa innama taqlibuhum anta. Itu satu, baca 40 kali satu hari selama 40 hari, insya-Allah hajat-hajat tuan-tuan orang akan lembut hati pada tuan-tuan. Nombor 2, tuan-tuan amalkan ya latif untuk anak-anak yang degil-degil ni. Ya latif, ya latif 317 kali, insya-Allah anak-anak ni akan lembut hati dia. Ini kajian para ulama, kajian 317 kali ya latif. Lebih tak apa, kurang pun tak apa, kuasa di tangan Allah. Okey, ya latif. Ada seorang makcik Seremban kata, Ustaz, anak saya dulu gangster Ustaz, tapi sekarang dah jadi lembut. Lembut dah Ustaz, alhamdulillah. Tapi lembut lain pula Ustaz, lembut jadi macam tu. Makcik baca apa? Ya latif, ya latif. Tu pasal anak jadi mengetip. Tuan-tuan jangan salah baca ya latif. Nombor 2, ya syahid, ya syahid, ya syahid 317 kali. Dah baca tuan-tuan, lepas tu tuan-tuan jumpa anak tengah tidur, usap kepala dia, hembus sekali. Hembus ikut mulut, bukan ikut hidung. Kalau hidung keluar hingos. Anak kita besar mana pun dia darah daging kita. Tinggi tiang ni pun badan dia masih anak kita. Walaupun jawatan dia menteri besar, dia pun tetap anak kita, sebab dia adalah anak kita. Okey dah tuan-tuan dan perempuan, habis dah. Saya itulah, kalau dia boleh buka soalan. Kalau dah lapar, dah gastrik, kita balik dah dulu. Ada soalan? Saya tahu ni bukan rancangan Tanyalah Ustaz. Tak masuk TV. Sila ada seorang. Mikrofon please. Muslimat. Okey, sila. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu baca sekali. Tuan-tuan boleh belikan CD dekat abang ni untuk cek. Kalau tak ada, tuan-tuan masuk Facebook saya, Sifu Hanafi, SIFU, Sifu HANAFI, Hanafi. Sifu tu guru silat. Tak, saya tak terror tuan-tuan. Sembayang pun duduk atas kursi dah tua, kena macam-macam lah. Saya dalam dunia persilatan ni, orang silat ni dia lain dengan orang-orang lain kan. Dia ada pukulan dalaman dia. Dah tua-tua ni baru rasa kesan dia. Okey, boleh CD ataupun cek dalam Facebook saya. Saya ada tulis dalam tu. Okey, ataupun tuan-tuan masuk dalam YouTube, cari Ibu Mentuaku. Ibu Mentua, ada doa dalam tu. Saya ada tulis. Okay, doa ini turunnya ketika perang Badar. Rasulullah dalam keadaan takut, maka Allah menurunkan Jibril membawa ayat ni, dibaca sekali, maka turunnya 1000 malaikat untuk membantu dalam peperangan Badar. Turunnya malaikat turun. InsyaAllah kalau kita tak ada pertolongan daripada Allah, jangan banggalah dengan PhD kita untuk mendidik anak kita. Hanya dengan pertolongan Allah saja anak-anak kita akan jadi anak yang soleh. Soalan lain? Silakan Tuan Haji. Untuk mendidik anak-anak yang gagal, yang pertama sekali, banyakkan pujuk, motivasi dia. Pujuk. Contoh zaman dulu, ingat tak? Ada cerita siput dengan orang yang gagap, tak boleh baca. Siput tu panjat pokok tu, dia berlomba. Sekiranya aku tak boleh baca ABC sampai Z, maka aku kalah dengan siput ni. Siput tu siput babi. Lantas dia berlomba A, B, C, lama-lama sampai habis dia boleh baca. Cerita-cerita motivasi akan menyebabkan anak-anak terangsang untuk berjaya. Contoh Nick Nurbadihah, dia sebenarnya pernah mengalami beberapa kegagalan dalam peperiksaan, tetapi bila ayah dia kata, tak apalah nak, kalau gagal dalam pelajaran sekali itu bukan gagal buat selama-lamanya, tetapi gagal dalam kehidupan kalau sekali susah untuk mengubahnya. Nampak tak dia cakap tu? Orang tua-tua dulu banyak bahasa.
peribahasa. Hari ini didik anak-anak kita dengan peribahasa. InsyaAllah tuan-tuan, kalau dengan peribahasa, anak-anak dia akan berfikir. Hari ini direct to the point, itu tak bagus. Orang tu dulu dia pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Apa maksud dia? Bapak pun kupas. Lama-lama, bagus. Dia kesan dia mendalam. Untuk mendidik anak-anak yang gagal dengan motivasi. Memang boleh tuan-tuan cerita macam mana Albert Einstein, dia ni sampai umur 16 tahun dia masih digelar sebagai seorang bengap. Wright Eder ni antara manusia tersenarai 10 terkaya dalam dunia satu ketika dulu. Sedangkan dia seorang budak penghantar pizza yang dibuang kerja. Baca gagap, tapi dia ada kemahiran. Banyak tuan-tuan cerita-cerita ni. Cerita siapa dia? Tuan-tuan ceritalah, cari cerita dan ceritakan. Anak-anak suka cerita. Kalau tuan-tuan gagal cerita pada anak-anak tuan, anak-anak susah. Bercerita. Ceritalah, cerita sang kancil ke. Jangan cerita ni apa, Santa Claus, jingling bell, Snow White, itu tak ada. Snow White ni tak ada unsur pengajaran, unsur dia cium je. Kahwin dengan katak tu je, Snow White. Tak usah tuan-tuan, jangan beli buku-buku bahasa Inggeris yang tu. Beli buku bahasa Melayu yang ada unsur Islam. Cerita para sahabat, malam-malam cerita para sahabat. Siapa dia Saidina Umar, siapa dia Ali, siapa dia Osman, siapa dia Khalid bin Walid. Ceritakan, barulah dia seronok. Okey dah? Saya rasa terjawab soalan tu. Ada soalan lain silakan. Okey. Tak ada soalan dah. Boleh balik lah. Best. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sebelum saya tutup, saya ingin menyeru pada diri saya dan pada ibu dan ayah yang ada di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, antara salah satu faktor untuk menyebab anak-anak kita berjaya di dunia dan akhirat, antara yang menyebabkan anak-anak kita ni menjadi anak yang soleh, akan mendoakan keamanan kita di alam kubur, adalah dengan mendidik anak-anak bersedekah. Amalan anak Adam akan terputus kecuali 3. Pertama, sedekah jariah, anak soleh dan ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan masuk masjid, tuan-tuan jangan lupa bagi anak tuan-tuan RM1 ataupun RM10 untuk masuk dalam tabung. Tuan-tuan masuk dulu, dia masuk kemudian. Ajar dia. Kemudian bila nak duduk, ajar dia buat solat sunat. InsyaAllah. Yang perempuan, Nabi dah cakap dah, pasal Isra dan Mi'raj, Aisyah, aku tengok banyak orang perempuan masuk neraka. Perbanyakkan istighfar dan sedekah. Kena masjid ni, aircon ni bukan guna helio bayar ni. Tuan-tuan masuk tandas bayar 20 sen. Masuk rumah Allah, tuan-tuan tak bawa apa-apa. Aircon lagi boleh baring kapet ni, boleh golok, siap boleh keluar helio basi tu kapet ni. Tapi masuk rumah Allah, masa ambil semayang, ambil macam kolam ni. Tak, bukan disuruh bayar masuk masjid, tapi untuk mendidik anak kita supaya jadi anak soleh. Sedekah, bersedekah. Tuan-tuan, orang yang rajin bersedekah disukai Allah, disukai manusia. Jauh dari neraka, dekat dengan syurga. Orang yang bahil, tangkai jering, tai hidung masin, orang ini dibenci Allah, dibenci manusia, dokek dengan neraka, jauh dari syurga. Tuan-tuan, kisah si zaman Nabi Musa AS. Ada seorang lelaki berjalan-jalan, jalan dekat pasar. Nabi Musa pun dekat pasar. Malaikat maut turun, wahai Musa, kau lihat pemuda di ujung sana akan mati dalam masa 3 hari. Selepas 3 hari tak mati. Adakah malaikat maut tersilap? Turun malaikat maut, Nabi Musa tanya, kenapa tak mati lagi? Bukan, ketika aku ingin mengambil nyawanya, Allah menahanku. Kerana Allah menangguhkan ajalnya. Kerana apa? Nabi Musa tanya malaikat maut, kerana Allah begitu gembira dengan sedekahnya. Tuan-tuan, siapa yang dah nak mati sedekah banyak-banyak? InsyaAllah panjang umur. Tak, maksud saya tuan-tuan, masjid ni guna aircon dah. Saya yakin tuan-tuan sedekah, tapi saya nak tuan-tuan ajar nak tuan-tuan sedekah juga. Dengan sedekah Allah gembira.
Dengan sedekah Allah akan sampaikan hajat seseorang. Dengan sedekah Allah akan makbulkan doa. Sedekah dulu, doa kemudian. Buat kebajikan dulu, lepas tu doa. Baru ya Allah, mungkin ada berkat sedekah aku ni ya Allah, jadikanlah anak aku ni anak yang soleh. InsyaAllah. Ni minta dulu ya Allah. Tuan-tuan tolong saya minta merayu sekarang ni, kalau boleh siapa yang ada beg duit tu keluarkan duit, masuk dalam tabung masjid. Ustaz, don't talk to me about sedekah. Last year I sedekah buat masjid kat Kamboja 1 million. Dia ingat 1 million, dia ingat tuan-tuan. Silap-silap pahala sedekah tu 10 sen je di sisi Allah. Tuan-tuan, sekarang ni saya nak ajar daripada duit, beg duit ni, memborekkan duit shilling tu, ambil duit shilling tu, bubuh dalam tabung masjid. Boleh tak? Ada yang dah siap-siap, Ustaz, takut Ustaz Napi kutip derma orang. Tak payah bawa beg duit. Siapa tak bawa beg duit lepas ni, saya doakan orang curi duit dia dalam beg duit tu, ataupun beg duit dia hilang tak ke mana-mana. Kedekut betul. Pergi mana-mana semua bawa pasport, bawa IC, bawa beg duit. Tapi datang masjid, beg duit tak bawa. Sebab takut keluar duit. Keluar tu yang memborekkan duit tu, duit shilling tu, ambil anak kau seorang, 2, 3, masuk dalam tabung masjid. Biar AJK masjid ni kira duit susah. Nombor 2, AJK masjid yang dah dapat duit ni kira cepat-cepat. Jangan biar lama. Dan gunakan. Macam malam ni kita bagi hadiah pada mereka yang dapat 5A. Mudah-mudahan duit menjadi makanan pada mereka. Mereka jadi orang-orang soleh. Kerana duit ni hasil sedekah daripada penduduk kota warisan. Tuan-tuan, sebelum saya berletir lebih panjang, isyarat dah banyak. Ada yang batuk, ada yang muka selebet dah, gastrik itu, tadi lupa makan. Tuan-tuan, lupa makan ubat pun ada ni. Jadi saya ringkaskan. Terima kasih pada ustaz-ustaz yang ada ustaz ni. Terima kasih pada imam. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih kerana sudi dengar tazkirah motivasi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan yang baik kita terus amalkan dan sampaikan. Yang mana ada Facebook, tulis cerita macam ni dalam Facebook. Yang mana ada Twitter, bubuh mana ni, tolong tuan-tuan. Kadang-kadang ramai mak ayah sana tak dapat datang masjid. Mereka sekadar duduk di pejabat, workaholic siang dan malam untuk membesarkan anak mereka terkurang. Jadi dengan tulisan tuan-tuan di Facebook ini, insya-Allah boleh menyedarkan mereka. Yang baik datang daripada Allah, lemah hanya kerana kesilapan saya. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah rahman, alhamdulillah rahim. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil hayah wa nikmatis shalah. Alhamdulillah ya Allah. Wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lembutkanlah hati kami semua ya Allah, hati anak-anak kami semua ya Allah, hanya kepada-Mu ya Allah, sebagaimana Kau lembutkan besi kepada Daud alaihissalam. Ya Allah, tundukkanlah hati kami semua ya Allah hanya kepada Islam, sebagaimana Kau tundukkan laut kepada Musa alaihissalam. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami semua ya Allah, sebagaimana Kau sembuhkan penyakit Ayub alaihissalam. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jauhkanlah kami dari syirik dan murtad, bidah dan kerafat. Jauhkanlah kami daripada hati yang riak, sombong dan takabur. Berilah kepada kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas dan tawaduk. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak-anak kami keturunan yang soleh dan solehah ya Allah, keturunan yang berjaya di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau Tuhan kami sembah dan Dikaulah kami minta pertolongan. Berilah taufik dan hidayah kepada kami dan kepada jiran-jiran kami dan kepada seluruh penduduk di kawasan ini ya Allah, agar mereka sama-sama sujud kepada-Mu ya Allah, agar mereka sama-sama sujud di rumah-Mu ini ya Allah, agar sama-sama mereka menggembirakan-Mu untuk mengimarahkan masjid-Mu ini ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan ya Allah, jangan ya Rahman, jangan ya Rahim, jangan kau balik-balikkan hati kami setelah kau beri taufik dan hidayah. Ya Allah, matikanlah kami, ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dunia ini dalam genggaman kami ya Allah, jadikanlah dunia ini dalam genggaman tangan kami ya Allah, jadikanlah dunia ini di tangan kami ya Allah, bukan di hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz di atas kuliah dan ceramah motivasi beliau pada malam ini, yang saya yakin dapat banyak memberi panduan-panduan kepada kita dalam proses kita mendidik anak-anak. Sekali lagi majlis mengucapkan terima kasih. Tuan-tuan, insya-Allah sebelum kita solat Isyak, kita ada sikit majlis untuk penyampaian sagu hati kepada anak-anak kita yang berjaya dalam PSRA dan UPSR. Yang dihormati pengurusi Surau Al-Hijrah Kota Warisan Cik Hamdan bin Abdullah, yang dihormati Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kota Warisan Puan Wahidah binti Muhammad Ali, yang dihormati Fadilah Ustazah Cik Nolia binti Ismail, Ketua Guru Kafah Integrasi Al-Muhajirin Kota Warisan, yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Kota Warisan Cik Nur Aziz bin Ghazali, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada masa yang terluang ini, Surau Al-Hijrah Kota Warisan mengambil peluang untuk mengucapkan tahniah, ya, khususnya kepada anak-anak dan ibu bapa yang anaknya cemerlang dalam peperiksaan Sekolah Rendah Agama PSRA di Kafah, yang mendapat mumtaz seramai 6 orang. Dan juga kepada ibu-ibu bapa-bapa yang anak-anaknya mendapat cemerlang 5A dalam peperiksaan UPSR Sekolah Kebangsaan Kota Warisan seramai 20 orang. Cuma apa yang saya nak nyatakan pada tuan-tuan, 6 orang yang mendapat mumtaz itu adalah juga yang mendapat 5A dalam UPSR. Jadi fakta ini menafikan bahawa kalau anak-anak kita nak tumpu pada UPSR semata-mata, nak ambil PSRA setahun sampai 2 peperiksaan, takut tak dapat tumpu, itu tidak betul. Sebab anak-anak yang ada bukti hari ini, 6 orang ini, 3 lelaki 3 perempuan, ialah mereka yang cemerlang dalam PSRA dan cemerlang dalam UPSR. Jadi kalau ada di kalangan ibu-ibu bapa-bapa yang mengambil keputusan anak dia darjah 5 lepas UPKK stop PSRA untuk beri tumpuan kepada UPSR Sekolah Kebangsaan semata-mata dengan tuition dan sebagainya, itu adalah suatu tindakan yang salah dan tidak tepat. Sebab pendidikan agama anak-anak ini adalah berterusan sampai liang lahat. Kalau kita memutuskan pendidikan anak-anak semata-mata kita mengejar kecemerlangan akademik anak-anak, kita khawatir dengan dunia yang penuh cabaran pada hari ini, anak-anak kita tergelincir. Ustaz tadi pun dah cerita 20 orang intelektual Melayu yang mereka ini bukan calang-calang orang, tetapi tergelincir akidahnya kerana paksakan akidah dalam hati mereka itu tidak kukuh. Akhirnya mereka tergelincir dan murtad daripada jalan Allah SWT wal iazubillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT, mudah-mudahan anak-anak yang cemerlang ini dapat dididik dan diberi perhatian sepenuhnya sampailah mereka ke Menara Gading, dan mudah-mudahan mereka akan jadi pewaris agama, barulah mereka jadi pewaris bangsa dan negara kita, insya-Allah. Jadi untuk meneruskan acara kita pada malam ini, majlis mempersilakan pengurusi Surau Al-Hijrah Kota Warisan Cik Hamdan Abdullah untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Amma ba'du. Yang dihormati pakar motivasi kita Ustaz Hanafi,
yang dimati guru besar sekolah kebangsaan Kota Warisan Puan Rohaidah, Puan Hajah Rohaidah, yang dimati yang di-Petua Persatuan Ibu Bapa Guru Sekolah Kebangsaan Kota Warisan Cik Nur Aziz, yang dihormati pengurusi Sekolah Kafah Ustaz Zairul, dan juga Ketua Guru Kafah Puan Nolia. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pakar motivasi kita Ustaz Hanafi kerana memberi satu ilmu yang amat berguna kepada kita malam ini. Semoga ilmu itu dapat kita jadi pedoman untuk kita mendidik anak-anak kita, dan untuk kita juga supaya mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, saya ucapkan tahniah lah kepada guru sekolah kebangsaan Kota Warisan bersama guru-guru kerana serta yang ditutup PBG sekali, kerana tahun ni daripada 14 A pada tahun 5A tahun lepas dah naik ke 20A pada tahun ni. Dan tahniah juga kepada pengurusi Kafah dan ketua guru Kafah, kerana ini pertama kali kita bagi julung-julung, kita bagi sumbangan untuk sekolah Kafah sama ini orang Mumtaz. InsyaAllah tahun-tahun depan lagi syarat cikgu-cikgu tingkatkan usaha mendidik anak-anak kita supaya mendapat ramai lagi yang cemerlang di Kota Warisan dengan bantuan ibu bapa semua. Dan saya berharap juga dengan sumbangan yang tak seberapa ini daripada surau menjadi satu dorongan dan pembimbing untuk kita mencapai kejayaan maupun di dunia dan di akhirat. Saya rasa masa pun agak lewat malam dah. Saya sudahi suara saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya majlis mempersilakan fadil penceramah kita pada malam ini Ustaz Hanafi untuk kita beri penghormatan bagi beliau menyampaikan cenderahati kepada 20 orang anak-anak yang cemerlang dalam pelajaran, insyaallah. Untuk makluman tuan-tuan, daripada 20 orang senarai yang mendapat 5A dan Mumtaz, 6 orang adalah mereka-mereka yang duduk di luar Kota Warisan tapi bersekolah di Kota Warisan. 13 perempuan dan 7 lelaki. Dan daripada 20 orang itu, pada malam ni insya-Allah ada seorang daripada pelajar yang berketurunan India yang mendapat 5A dalam UPSR. Juga kita jemput insya-Allah akan bersama-sama kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebut nama adik-adik ini dah siap sedia ke dia orang? Ada dah? Kat belah kanan ke belah kiri ni? Saya akan sebutkan 6 orang pelajar yang mendapat Mumtaz dan